Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh titik tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Ali Izzati dalam Buletin Temeluh rangkuman 3 Disember 2021 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temeluh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Satu sesi mesyuarat khas Majlis Ugama Islam Pahang telah dijalankan pada 29 November bagi membincangkan anggaran belanjawan majlis bagi tahun 2022. Mesyuarat yang berlangsung selama 2 jam telah dipengerusikan sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni As-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Tuanku Yang di-Pertua Muib. Mesyuarat yang diadakan di Hotel Grand Darul Makmur turut dihadiri oleh Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja, Lieutenant Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Alam Shah, Ibni As-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Timbalan Yang di-Pertua Muib, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warostiwa Ismail dan juga Ahli Majlis Muib yang lain. Usaha memulihkan kawasan bekas lombong seluas 200 hektar di hutan simpan Cini di sini giat dilakukan dengan penanaman pelbagai spesies pokok seperti pokok penutup bumi dan pokok balak. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warostiwa Ismail berkata, kerja pemulihan berjalan lancar mengikut jadual termasuklah pembinaan benteng bagi mengelakkan aliran air mengalir ke dalam Tasik Ceni. Dipahamkan sebelum aktiviti menanam pokok penutup bumi dilakukan, proses meratakan kawasan dan melapiskan tanah hitam dan baja organik dilakukan bertujuan untuk kesuburan pokok. Beliau berharap kerja menanam pokok penutup bumi membabitkan kawasan bekas lombong dalam hutan simpan Ceni seluas 200 hektar ini dapat berjalan lancar mengikut jadual. Menurut Warosdi, kerajaan negeri terus komited agar aktiviti pemulihan ini diteruskan dan siap mengikut jadual dalam usaha mengembalikan keindahan Tasik Ceni, seterusnya menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Katanya lagi, selain pokok penutup bumi yang mudah tumbuh dan menjalar, turut ditanam ialah pokok spesies merawan siput jantan, meranti temak nipis dan batai yang dianggap sesuai tumbuh di kawasan itu. Orang ramai khususnya penduduk kampung dinasihatkan berhati-hati dan tidak terpedaya dengan taktik sindiket yang dikenal pasti menyewa tanah mereka untuk melupuskan sisa toksik. Exco Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, selain dijadikan tempat pelupusan, tanah disewa itu turut dijadikan transit untuk mereka melaksanakan perbuatan tersebut. Beliau berkata, maklumat tersebut sebahagian besarnya diperoleh hasil aduan orang ramai yang mengesan taktik kotor sindiket tidak bertanggungjawab itu. Sindiket berkenaan dipercayai adalah daripada kilang-kilang haram yang tidak mendapat kelulusan kajian penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. Kata beliau lagi, kerajaan negeri melalui Jabatan Alam Sekitar JAS akan memantau perkara itu dan kita harap orang ramai akan terus membuat aduan kepada JAS jika mengesan perbuatan sindiket tersebut. Beliau juga menjelaskan sindiket tersebut dikesan tidak menggunakan nama syarikat mereka. Sebaliknya, melantik ejen bagi melupuskan sisa toksik berkenaan dan JAS sebelum ini telah menangkap sindiket membuang sisa toksik dan ada antara mereka telah didakwa di mahkamah atas kesalahan tersebut. Beliau juga meminta orang ramai yang mengesan taktik sindiket ini segera melaporkan kepada JAS untuk kita ambil tindakan. Kerajaan negeri berkemungkinan menaikkan kadar denda yang lebih tinggi atas kesalahan pencemaran alam sekitar demi memberi kesedaran kepada semua pihak dan ini adalah penting kerana kerajaan mahu kilang-kilang di negeri ini melaksanakan elemen persekitaran, sosial dan tadbir urus ESG sejajar dengan agenda kelestarian dan pertumbuhan hijau. 2 maut akibat tertimbus dalam insiden tanah runtuh di Jalan Persekutuan Laluan FT185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley yang dijumpai pada jam 5.30 petang semalam. Mangsa pertama ialah Muhammad Hafiz Hamdi 31 berasal dari Tanjung Piandang, Parit Buntar yang disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa dilaporkan dalam perjalanan dari Cameron Highland ke Ipoh dengan membawa muatan sayur. Mangsa kedua ialah pemandu kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire yang dijumpai pada jam 9.30 malam tadi, tidak jauh dari lori dipandu mangsa pertama yang ditemui maut.
Setakat ini tidak diketahui identiti mangsa yang dipercayai berasal dari Kelang, Selangor. Insiden yang berlaku jam 1.41 minit petang itu menyebabkan jalan ke Cameron Highland ditutup kepada semua kenderaan disebabkan kesan tanah runtuh yang menutup kira-kira 100 meter jalan. Pasukan penyelamat menggunakan 2 jengkaut untuk mengorek tanah di lokasi kejadian dan setakat ini cuma seorang mangsa dilaporkan maut. Bantuan daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM digunakan untuk membuat rondaan udara menggunakan drone. Agensi-agensi pelancongan di negeri ini diseru menyediakan lebih banyak pakej aktiviti berbasikal di destinasi pelancongan berikutan populariti ke aktiviti tersebut. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, ia dapat memberi pilihan kepada penggemar aktiviti itu untuk memilih destinasi pelancongan bersesuaian dengan minat mereka. Menurutnya, aktiviti itu juga diminati pelancong asing yang ingin menerokai lebih banyak destinasi menarik menerusi basikal selain masyarakat setempat dan bagi merancangkan aktiviti berbasikal selain mempromosikan destinasi pelancongan negara, Tourism Pahang mencadangkan agensi pelancongan menghasilkan lebih banyak pakej-pakej aktiviti ini di destinasi pelancongan. Menurut beliau, sebagai contoh pada 2014, sebanyak 4,072 buah pakej pelancongan berbasikal bernilai RM725,612 telah dijual di seluruh negara. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makhluddin yang mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar menyempurnakan majlis penyampaian hadiah kepada pemenang acara Temeloh Titik Tengah Semenanjung Ride 2021 yang berlangsung di perkarangan BBP Bukit Angin Temeloh pada hari Ahad yang lalu. Industri ikan patin Temeloh yang jatuh merudum akibat kesan pandemik COVID-19 dan Sekatan Rentas Negeri kembali pulih sebaik sahaja sepanjang negeri dibuka pada 11 Oktober lalu. Ini berikutan rantaian perniagaan membabitkan ikan patin Temeloh dan lain-lain spesies popular kembali mendapat permintaan dengan kehadiran penggemar memenuhi kedai makan sekitar bandar ikan patin di sini. Industri ikan patin di daerah ini membabitkan penternak ikan dalam sangkar di sepanjang Sungai Pahang dan pengusaha kedai makan di Lembah Semantan di pinggir Sungai Pahang. Ini kerana katanya peniaga tempatan dan dari Lembah Kelang membuat tempahan tetap pada setiap hari berbanding ketika sempadan ditutup. Sebut sahaja Temeloh, pasti kita akan terfikir ikan patin dan titik tengah semenanjung Malaysia. Namun, tahukah anda, di luar negara daripada negara kita, Malaysia juga ada tempat yang namanya Temeloh. Terletak di South West Australia, nama Temeloh Avenue Street of Wagga Wagga pasti membuatkan anda kagum kerana nama Temeloh bukan hanya ada di Malaysia, tetapi di luar negara juga. Selain itu juga, di Jalan Wagga Wagga juga terdapat nama Malaya Drive yang juga ada kaitan dengan negara kita serta rakyat kita yang menetap di sana. Ramai mungkin tidak tahu bahawa terdapat sejarah nama Temeloh di New South Wales ini, di mana program pertukaran pelajar pada tahun 70-an dari Temeloh ke New South Wales. Jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung perasmian Datuk Seri Syakar Esports Championship League Sabtu ini yang akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook Temeloh TV. Pertandingan jurung-jurung kali ini akan diadakan secara peringkat DUN di dalam kawasan Parlimen Temeloh iaitu Dun Lancang, Dun Mentakap dan Dun Semantan. Pertandingan ini dibuka kepada semua anak muda yang berumur 17 hingga 40 tahun yang berada di dalam Parlimen Temeloh. Pemenang pertandingan ini akan bersaing di peringkat parlimen di mana hadiah lumayan akan menanti para pemenang. Jadi, sudahkah anda mendaftar sebagai pemain di Datuk Seri Syakar Championship League 2021 ini? Winner-winner chicken dinner. Saya ingin ucapkan tahniah kepada sahabat saya Adun Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Samsudin, Exco Kerajaan Negeri, kerana Pusat Khidmat Dun Lancang menganjurkan pertandingan PUBG dan hadiahnya agak lumayan. Jadi anda semua jangan lupa pastikan turut serta. Saya dah try main PUBG, agak menarik dan mengasyikkan. Okey, jangan lupa sila masuk gelanggang untuk menentukan kehandalan masing-masing. Okey, bye-bye.
Sekian daripada saya Nur Alia Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temeloh di Facebook Temeloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temeloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran Titik Tengah Semenanjung.